Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berulang kali kita berpesan tentang diri kita, tentang umat ini, tentang sikap yang patut kita jalani di dalam kehidupan kita. Agama ini, Islam yang kita anut ini ialah Islam yang tidak dapat menerima manusia yang malas di dalam sikap hidupnya, malas berfikir, malas bekerja, malas mengambil tahu di dalam perkara yang patut dia ambil tahu. Kerana Islam ialah satu agama bekerja. Tidak masuk syurga orang yang malas. Kerana orang yang masuk syurga ialah orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Orang malas tidak beramal. Dia hanya duduk untuk menunggu hasil, ataupun membiarkan apa saja yang akan berlaku kerana melayani sikap malasnya. Agama ini suruh manusia bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang hari Jumaat. Hari Jumaat yang biasanya orang Islam ramai menganggap hari ini sebagai hari cuti. Tetapi Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kamu seru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sebagai menunjukkan bahawasanya orang Islam hatta pada hari Jumaat berjual beli. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala suruh mereka berhenti jual beli apabila seruan salat Jumaat disebut ataupun seruan solat Jumaat dikumandangkan. Tidak salah untuk berjual beli pada hari Jumaat. Yang penting berhenti ketika seruan salat Jumaat berkumandang. Bahkan Allah sebut kemudiannya, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard,
wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Apabila kamu selesai menunaikan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah, pergi kerja. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Inilah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh manusia ini bekerja. Cuma yang dilarang bukan bekerja, dilarang kita cuai dengan pekerjaan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak lalai kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lelaki-lelaki, orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan dan jual beli mereka dari mengingati Allah, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka itu takut pada hari yang mana setiap orang dibalikkan jantung dan pandangan mereka, yakni hari kiamat. Jual beli disuruh, kerja disuruh, bahkan Allah Subhanahu wa taala beri kelonggaran kepada orang-orang asal ibadat qiyamul lail difardukan, kemudian Allah ringankan kerana Allah tahu orang terpaksa kerja pada siang hari. Alimallahu sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah kata, Allah tahu ada di kalangan kamu yang sakit, ada di kalangan kamu yang terpaksa pergi bekerja untuk mencari, berjalan di atas muka bumi mencari kurniaan Allah, ada di kalangan kamu yang berjuang pada jalan Allah. Maka bacalah Al-Quran dengan apa yang mudah daripada Quran. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini, orang Islam ini, supaya mencari, berusaha di dalam hidup mereka. Allah jadikan muka bumi, Allah kata huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi dhalulan, yang mudah pada kamu. Famshu fi manakibiha, berjalanlah dalam serata pusuk bumi. Wa kulu min rizqih, makanlah daripada rezekinya. Malangnya ramai orang Islam malas, sedangkan Nabi ni doa, jangan bagi malas. Pagi-pagi Nabi doa, Nabi ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, minta jauh daripada duka cita dan bimbang, dan minta jauh daripada lemah dan malas. Sebahagian orang Islam ni malas atau fikir pun dia malas nak fikir, lalu dia ikut apa yang betul ataupun tak betul. Dia tak kisah, dia tak tanya betul ke fakta ni. Sehingga kerana malas itulah berlakunya eksploitasi kepada agama. Ada wartawan bertanya saya, bagaimana, kenapa Islam hari ini mewajibkan kucing memakan makanan yang halal? Kerana produk makanan kucing sekarang dicari produk yang halal. Saya kata orang Islam sepatutnya tidak sebodoh itu. Mudah saja untuk mereka berfikir kalau Allah wajibkan kucing makan yang halal, kucing sudah tidak boleh menangkap tikus. Sejak dahulu kucing menangkap tikus. Syariat difardukan kepada mukallaf seperti kita, manusia.
Binatang tidak termasuk dalam syariat, tapi oleh kerana kita malas, kita fikir ini Islamik. Hatta orang yang semayang, contoh yang lebih jelas, daripada kecil dia semayang sampai ketua, alhamdulillah, tapi dia malas nak semak. Kenapa dia rokok macam tu? Kenapa dia sujud begitu? Apa yang Nabi baca? Orang buat kursus bagaimana bacaan-bacaan Nabi SAW untuk dilihat dan diteliti, dia malas ambil tahu. Rumah dekat dengan masjid dalam negeri ini, ramai orang tak datang mengaji. Tok guru datang ke masjid dia, ustaz datang mengajar, dia tak datang ke masjid, malas. Lebih teruk apabila malasnya itu menjadi masalah kepada orang lain. Suami yang malas bekerja dan mengharapkan isteri, dia duduk di rumah dia, lalu dia merungut tentang pendapatannya yang sedikit, tanpa ada alasan. Tubuhnya sihat, kesihatannya ada. Bumi Allah di Malaysia ini alhamdulillah, walaupun adalah masalahnya, tapi manusia luar datang mencari kerja dan orang boleh bekerja dan mendapat pendapatan. Sebahagian orang di kampung, bukanlah semua, di kalangan mereka tubuh sihat, mereka tak mau kerja, mereka tunggu bantuan. Jika bantuan lambat datang, baru mereka rajin untuk komplain. Tapi untuk diri mereka sendiri, berusaha supaya mendapatkan pekerjaan untuk anak dan isteri mereka, masa mereka terbuang dalam perkara yang tidak menghasilkan apa-apa untuk hidup mereka. Tidak mereka mengaji, tidak mereka mempelajari, tidak mereka bekerja. Sebahagian apabila pencen, dia rasa dia malas nak buat apa-apa, lalu dia bazirkan hayatnya, berjam-jam hari-hari dia di kedai kopi, tanpa memberi apa-apa yang membangunkan dirinya, membangunkan amalnya, membangunkan pengetahuannya. Lalu kita menjadi umat yang banyak dalil-dalil agama, tapi negara orang Islam ya negara yang mundur. Kita ada minyak, orang lain yang gunakan untuk melancarkan pesawat mereka. Kita ada timah, orang lain yang membangunkan teknologi berbagai kenderaan canggih dari negara mereka. Negara orang Islam komplain dan bantah kuasa-kuasa besar barat menggunakan teknologi mereka memusnahkan negara orang Islam, sementara orang Islam sendiri bukan berbicara tentang kapal terbang, untuk menghasilkan basikal pun negara-negara Arab gagal untuk mengeluarkannya. Kedai orang Islam tidak tersusun dan tidak berdaya saing. Sebahagian tu malas bukan di kedainya, di rumah sendiri pun kotor. Kemiskinan, kita simpati dengan kemiskinan. Kita ingin membantu orang yang miskin, tetapi sebahagian orang yang miskin itu dia memilih untuk miskin. Kita pergi ke tempatnya, bukan saja dia tak mampu, dia tak mau bekerja, sampah di hadapan rumahnya pun dia malas untuk mencucinya. Rumahnya kotor, masuk ke dalam rumahnya berbau, bajunya tidak dicuci. Datang ke masjid, banyak sunnah yang boleh kita dapat. Memakai wangi-wangian dapat pahala. Sebahagian orang malas, nak wangikan diri dia pun dia malas. Maka jadilah kita umat yang sentiasa ke belakang. Kita bagi tahu kepada alam ini, Islam is a way of life. Islam bukan is a way of life, Islam is the way of life. Islamlah satu-satunya jalan hidup.
pun begitu, kita tak jadikan orang tak dapat melihat Islam sebagai jalan hidup. Sebahagian negeri dalam dunia orang Islam, dengan kita tidak mau menyebut negeri dan negara mereka, wanita mereka pergi bekerja, suami ada yang main dam, suami ada yang menghisap rokok di kedai-kedai sehingga pukul 10 dan 11. Yang buka kedai pula melewatkan waktu buka kedai kerana lambat bangun. Maka apabila kita malas, kita tidak proaktif, kita tidak mengambil berat tentang persekitaran kita, negeri yang tak banyak hasil seperti Norway, tetapi oleh kerana kerajinan sikap rakyatnya menjadi antara negara yang kaya dalam dunia ini. Rasuahnya paling, dia berada pada tingkat yang paling tinggi, bersih rasuah. Tidak ada mufti untuk negerinya, negara mereka. Tidak ada imam, tidak ada guru-guru yang membaca doa sebelum majlis-majlis dimulakan. Tetapi mereka ada sikap yang betul di dalam hidup. Maka sebab itu kita hendaklah menegaskan hal ini. Malas ini hendaklah dibuang daripada masyarakat Islam. Kerana malaslah sungai-sungai kita tercemar, kekotoran di mana-mana. Di sebahagian negeri diletakkan Islam, perkataannya bandar Islam, tapi kotor. Malas nak masukkan plastik ke dalam tong sampah, malas nak mengasing-asingkan jenis-jenis sampah, malas nak bertanggungjawab, buang dengan mudah di sungai, di laut. Akhirnya kita lihat sungai laut milik negara-negara orang Islam penuh dengan pencemaran. Pergi ke negara orang bukan Islam, mereka jaga sungai dan laut mereka. Lalu kita baca ayat Quran, Allah suruh melihat alam, kita lihat alam kita tercemar, kita lihat alam mereka bersih. Maka dengan itu, ia bukan masalah agama, tapi ia adalah masalah sikap. Bila kita hanya memfokuskan agama ini hanya kepada soal batal wuduk, haid dan nifas, tapi kita tidak membicarakan dalam kerangka yang luas, tanggungjawab yang lebih besar untuk menjadi seorang manusia yang Allah tabalkan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebut, la an yahtatiba ahadukum juzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan yu'tihi aw yamna'u. Jika satu orang tu pergi cari kayu api, ikat, letak atas belakang dia di hutan, lebih baik daripada dia pergi meminta-minta daripada orang lain. Sama ada orang bagi ke tak bagi, itu satu hal, tapi dia buat kerja sendiri lebih baik. Marilah kita galakkan anak-anak kita, diri kita, supaya jangan malas. Bulan Ramadan akan datang, jangan jadikan bulan malas. Jangan baca kepada orang tidur orang berpuasa itu ibadat. Ini bukan musim tidur, musim baca Quran, musim menyemak hukum, musim memahami perintah-perintah Allah, musim membanyakkan pahala. Ini bukan agama orang malas. Islam adalah agama untuk manusia yang mencari Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dan kerajinan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي واتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sayang kepada kita ni. Dia tahu kita buat dosa. Pasal dia tahu kita bukan duduk di rumah saja. Kita keluar, kita ke jalan, ke tempat kerja, kita jumpa orang, kita tengok itu, kita tengok ini, kita terbuat itu, kita terbuat ini. Sebagai rahmah dan rahim Tuhan kepada kita, dia buat banyak perkara supaya dia boleh ampun dosa kita. Antara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keampunan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhri qitril ma'." Nabi kata, apabila satu orang mukmin, muslim ataupun mukmin, dia basuh muka dia, yakni dia berwudu, keluar daripada muka dia itu semua kesalahan, dosa-dosa yang mana dia lihat kepadanya dengan matanya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang paling akhir. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kull khati'atin kana batashatha. Bila dia basuh tangan, keluar semua dosa-dosa yang ada daripada tangannya, yang dilakukan oleh tangannya. Ma'al ma' au ma'a akhiri qitril ma', bersama dengan air itu keluar dosa, atau bersama dengan titisan yang tak akhir itu tamatlah dosa, keluar habislah dosanya. Fa idza ghasala rijlaihi kharaja kull khati'atin mashadha rijlah ma'al ma' aw ma'a akhir qitril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Apabila dia basuh kaki, keluar semua dosa yang dilakukan oleh kaki dia bersama dengan air ataupun bersama titisan air yang akhir, sehinggalah akhirnya dia bersih daripada dosa. Maka dengan itu wuduk ni menghapuskan dosa. Walau sebahagian ulama menyebut iaitu dosa-dosa kecil hapus dengan wuduk. Kalau dia dosa besar, dia kena memohon keampunan daripada Allah Ta'ala, dan dia mestilah memohon kemaafan daripada orang-orang yang terbabit jika dia menzalimi hamba Allah yang lain, seperti dia rasuah ataupun dia mencuri dan seumpamanya. Tapi dosa-dosa yang lain antaranya dengan Tuhan diampunkan. Maka dengan itu apabila kita ambil wudu elok-elok. Setengah orang ambil wudu kelang kabut, dahi tak kena, dagu tak kena, basuh tangan siku pun tak kena air, basuh kaki tumit tak kena air. Sebab tu dalam hadis Abu Hurairah dia sebut wailul lil a'qabi minan nar, nerakalah kepada tumit-tumit. Apabila para sahabat semayang ambil wudu, kalut nak semayang ni sampai tak basah bahagian. Dan sebagian orang begitu, dia ambil wudu, dia tak kisah, dan dia ambil wudu kelang kabut, dia tak rasa pun ambil wudu, sehingga dia pun terlupa dia ambil wudu ke tak. Maka dengan itu wudu itu sendiri adalah satu ibadah. Kita berbeza dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini. Wudu itu sendiri adalah ibadah. Maka hendaklah kita santun ketika kita mengambil wudu, kerana itu merupakan suatu perkara yang Allah jadikan untuk menghapuskan dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi,
Wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahmanu ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau hindarilah kami dari sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, ya Rahman, ya Wadud, Engkau berilah kurnia kepada negeri ini, dan Engkau selamatkanlah Perlis ini daripada sebara bala bencana, dan selamatkanlah penduduknya juga, dan jadikanlah kami semua dalam keadaan kebaikan dan dipelihara daripada kemerbahayaan. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya bersatu padu, dilimpahi berkat serta rahmat daripada-Mu. Jauhilah kami daripada bala, ya Allah. Jauhilah kami daripada bala, ya Allah. Jauhilah kami daripada bala, ya Allah, dan ampunlah dosa kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.